pembentangan bajet, pada 18 Oktober yang lalu, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan menyentuh satu terma baru iaitu golongan T15. Dinyatakan bahawa golongan T15 ini tidak akan menerima subsidi petrol dan juga subsidi bagi pendidikan di sekolah berasrama penuh. Namun seperti mana kawan-kawan lain sebut, tidak ada penjelasan lanjut tentang apakah yang disebut atau dimaksudkan dengan T15 ini. Maka kawan-kawan ahli parlimen dan rakyat di luar sana melihat T15 ini dalam konteks pendapatan isi rumah yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan. Menteri Ekonomi pada 20 Oktober 2024 menyatakan bahawa beliau tidak fikir bahawa kerajaan akan menggunakan pendapatan isi rumah seperti sekarang. Tidak fikir. I don't think. Saudara-saudari, memerintah negara menjadi kerajaan, mana boleh main rasa-rasa, mana boleh main tak fikir, mana boleh main kita rasa kita fikir, kita lihat. Perkara ini telah diumumkan pada rakyat. Sebab itu banyak perkara kita sebut ini bahawa prosesnya terlalu bercelaru. Kemudian datang waktu soalan kepada Perdana Menteri berkaitan dengan miskin tegar. Kalau kita ingat, berkaitan dengan miskin tegar pada 22 Oktober. Ketika menjawab soalan itu, Perdana Menteri menyebut bahawa kerajaan telah merubah pendekatan menentukan kategori miskin tegar dengan merujuk kepada pendapatan isi rumah per kapita, iaitu jumlah pendapatan isi rumah dibahagikan dengan bilangan isi rumah. Ini dah lain pula. Pendapatan per kapita berdasarkan pendapatan isi rumah bahagi dengan jumlah isi rumah. Saya bawa rakyat melalui penceritaan tersebut untuk kita semua lihat betapa bercelarunya pembuatan dasar kerajaan. Saya dah sentuh perkara ini banyak kali. Banyak kali saya sentuh perkara ini bahawa kerajaan tidak boleh suka-suka umumkan sesuatu tanpa ada kerangka dasar yang jelas. Bincang dulu elok-elok, duduk dulu bincang elok-elok, pastikan semua konsep, semua elemen, semua konteks diambil kira sebelum umumkan. Jadi kalau kita lihat keadaan sebegini, berterusan sebegini, bila kita di pembangkang menyentuh perkara ini dikatakan kita mempolitikkan perkara ini. Bila rakyat menyentuh perkara ini dikatakan ini tidak betul. Jadi apa yang betulnya? Tunjukkan kepada kami apa yang betulnya. Jadi kelemahan utama kerajaan pada hari ini adalah kerana mereka masih berfikir sebagai pembangkang bukan sebagai kerajaan. Bila berfikir sebagai pembangkang seperti zaman mereka dahulu, macam-macam janji boleh dibuat, macam-macam perkara janji nak buat, akhirnya tak buat. Jadi perangai itu terbawa-bawa dalam pelaksanaan dasar kerajaan. Jadi ini perkara yang berbahaya kepada rakyat. Sebab itu saya mohon pada kerajaan, hentikanlah kecelaruan dasar ini. Saya tak faham apa syok sangat diumum benda yang tak menentu ni. Ini bukan saja flip-flop, ini pusingan roundabout dah. Pusing benda yang sama tanpa satu penjelasan yang jelas.